Kerai, selepas itu Pasir Mas, selepas itu Kepong. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua kerana mengizinkan saya untuk sama-sama berbahas mengenai akta ataupun undang-undang untuk meminda akta cukai pendapatan ini, yang saya rasa seperti disebut oleh sahabat-sahabat daripada kedua belah pihak adalah kehidupan beragama, bersosial yang baik di kalangan rakyat. Dan sungguhnya ini memberi ruang kepada rakyat kita daripada semua lapisan untuk meningkatkan komitmen mereka kepada agama mereka masing-masing. Bagi umat Islam misalnya, terlalu banyak yang kita terima permohonan derma untuk pembangunan masjid, surau, sekolah-sekolah agama. Jadi dengan kesediaan untuk kita membuat potongan cukai bagi segala sumbangan kepada institusi ini, saya berharapkan umat Islam mengambil peluang untuk memberikan sumbangan yang lebih daripada hanya mengulur RM10 ataupun RM20, ya. Tetapi menganggap ianya sebagai satu tanggungjawab yang lebih mudah dilaksanakan, bukan kerana kita dapat bebas daripada sebahagian cukai kita, tetapi kerana dorongan itu lebih kuat, ya, untuk membantu institusi keagamaan kita. Begitu juga bagi agama-agama lain seperti yang disebutkan oleh Kapit, rakan kita di sana. Saya yakin ianya mungkin buat pertama kalinya memberikan satu semangat social responsibility yang tinggi, ya, dan ini akan memberikan rasa kasih sayang mereka kepada agama dan kepercayaan masing-masing. Cuma saya ingin bertanya kepada Menteri, adakah had-had tertentu yang dibenarkan kita membuat potongan daripada cukai ini? Kemungkinan mungkin telah disebutkan, tapi saya ingin mendapatkan penjelasan semula. Adakah jumlah yang tertentu yang mana boleh dibuat potongan daripada cukai yang akan kita sampaikan ataupun kita hantarkan kepada LHDN? Kerana kalau potongan itu lebih besar, kemungkinan kita sebagai individu ataupun syarikat akan berasa lebih bersedia untuk menyampaikan sumbangan-sumbangan ini. Begitu juga saya rasa yang lebih penting bagi sekolah yang disebut oleh Pendang tadi, sekolah asrama, sekolah-sekolah agama rakyat yang memang mengalami tekanan keuangan yang besar selepas peruntukan daripada kerajaan pusat dalam tahun, kalau tak silap saya, 2003 dihentikan. Maka dengan memberi ruang kepada rakyat untuk menyumbang kepada sekolah agama rakyat ini, kita akan dapat melihat sekolah-sekolah agama ini dengan izin flourish semula seperti dahulu. Kerana kebanyakan sekolah-sekolah ini adalah dibuat atas dasar kesedaran untuk memberikan didikan agama, bukan untuk mengambil keuntungan, ya. Jadi bila tidak ada peruntukan, sudah pasti sekolah ini terpaksa mengenakan sedikit yuran yang membebankan, dan akhirnya kita lihat banyakkan sekolah agama raya ini semakin mengecil kerana pelajar-pelajar luar bandar yang tidak mampu membayar yuran, dan sekolah ini pula tidak dapat menahan guru-guru mereka daripada meninggalkan sekolah ke tempat yang lebih baik kerana kekurangan wang. Jadi saya berharap dengan kelonggaran yang diberikan ini, lebih ramai umat Islam akan menyumbang ke arah sekolah-sekolah agama rakyat ini. Begitu juga dalam pendidikan awal anak-anak, ya. Ini berkaitan juga dengan apa yang disebut atau yang ditanya tadi mengenai aktiviti parti politik oleh Kota Belud. Kami di dalam Parti Islam Malaysia PAS memang mempunyai satu rangkaian sekolah-sekolah ataupun pusat-pusat didikan, pusat-pusat jagaan kanak-kanak ataupun yang kami panggil secara khususnya Pusat Asuhan Tunas Islam. Pasti ada 7,000 lebih dengan pelajar yang hampir mencapai 70-80,000. Jadi mereka ini juga bukan dibuat atas dasar untuk keuntungan. Jadi saya berharap, ya, saya bukan nak tanya, saya berharap supaya sumbangan-sumbangan kepada institusi seperti ini juga diambil kira, bukan sebagai aktiviti politik tapi aktiviti pendidikan,
ya oleh organisasi yang sah seperti Parti Islam ini. Kalau ini dapat dilaksanakan, saya rasa kita telah membuat suatu keadilan kepada sistem pendidikan prasekolah anak-anak kita. Saya ingin juga menyentuh mengenai aktiviti-aktiviti keagamaan yang disebut oleh rakan-rakan tadi. Juga saya rasa perlu juga diberikan pertimbangan, kerana lebih banyak aktiviti keagamaan dilaksanakan, ianya akan menimbulkan rasa kasih sayang kepada kepercayaan agama kita masing-masing dan memperkuatkan lagi amalan kita. Jadi kalau rakyat dapat menyumbang dan sumbangan ini dipotong daripada cukai kita, tentulah aktiviti akan lebih besar, lebih meriah, dan penerusan budaya-budaya agama ini akan dapat ditingkatkan. Jadi saya memohon supaya potongan ini dilanjutkan atau diperpanjangkan kepada pembiayaan kepada aktiviti-aktiviti keagamaan ini. Berkenaan dengan disebut oleh 2-3 sahabat tadi mengenai allowance ataupun cukai yang dikenakan ke atas ahli-ahli parlimen, Sri Gading membawa contoh, katanya pendapatan allowance kita ini jauh lebih rendah daripada JUSA A. Saya rasa tak padanlah banding dengan JUSA A. Dengan 54 aja sebenarnya, Tan Sri yang Ketua, allowance kita ni tak sampai JUSA pun. Yang 54, jadi kalau nak banding JUSA A itu buat kita rasa lagi sayu hatilah, lagi jauh. Jadi saya rasa memang tak menasabah lah dengan pemotongan-pemotongan yang dikenakan kepada ahli parlimen dalam apa juga allowance yang diberikan, kerana allowance ini memang sudah ditargetedkan, aktivitinya memang dibuat, bukannya untuk poket kita. Misalnya ya allowance kerajaan itu sudah tentu tidak dikenakan cukai, tapi allowance kenderaan misalnya memang pasti digunakan, memang tidak ada untuk disimpan untuk pribadi kita. Jadi tak wajarlah perkara ini juga dikenakan cukai. Ya, dia tak setuju sebab sikit sangat naik. Jadi selain daripada itu, yang akhir sekali saya ingin bertanya kepada menteri lah, dalam program-program yang berkaitan dengan Islam ni, kita ada dulu program Islam Hadari. Ini bekas Perdana Menteri kita pun kepala batas ada, ya. Dan ini telah banyak dilaksanakan, saya yakin masih lagi dilaksanakan. Apakah sumbangan kepada program-program Islam Hadari ini juga termasuk dalam perkara yang akan dikecualikan daripada cukai? Dan saya juga ingin bertanya, setakat ini berapa banyak agaknya kos pelaksanaan berbagai program Islam Hadari, khusus program Islam Hadari ini yang telah dipakai untuk menjayakannya? Tan Sri, terima kasih.